kami dari kumpulan 6. Kami akan membentangkan tajuk mengenai keumian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah nak korang sebutkan ramai-ramai definisi bahasa dan istilah. 1, 2, 3. Dari segi bahasa, orang yang tidak boleh membaca. Dari segi istilah, Ummi merupakan satu sifat kepada Nabi Muhammad yang telah disebut oleh semua ulama bahawa Ummi ini bermaksud pujian kepada baginda. Okey, Alhamdulillah. Okey, mana sini semua dah ingat? Okey, sekarang baru kita pergi aktiviti seterusnya. Okey, korang nampak tak apa yang depan ni? Nampak. Ini adalah kata kunci bagi definisi Ummi untuk memudahkan kamu untuk buat aktiviti selepas ni. Okey, yang ni adalah buku dan X. Maksudnya tak pandai membaca, menulis, dan ini adalah sifat Rasulullah yang mana ada dalam definisi tadi. Ini hanya untuk membantulah. Okey, sekarang apa yang Ustazah nak korang buat adalah aktiviti membuat peta IT. Okey, sebelum tu Ustazah nak bahagikan kumpulan. Korang nak kumpulan Ustazah buat sendiri atau korang yang pilih? Orang yang pilih. Kita orang pilih. Okey, semua sekarang duduk dekat kumpulan yang korang pilih. Okey, Ustazah nak korang buat peta IT, iaitu peta buih saja, okey? Okey, okey. Buat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah nak korang semua lekatkan semua hasil kerja korang ni dekat depan, boleh? Boleh. Okey, hari ini saya akan membentangkan pengertian Ummi. Pengertian Ummi yang pertama ialah berada seperti keadaan asal semasa dilahirkan. Okey, untuk kumpulan ni pembentangan bagus. Ni okey. Cuma Ustazah nak korang pergemaskan sikit peta buih ni, dan tulisan tu kemaskan 6. Okey? Itu sahaja. Okey, baiklah, Ustazah akan terangkan tentang keumian Nabi Muhammad. Okey, keumian Nabi Muhammad ini terdapat dua pandangan. Yang mana pandangan yang pertama adalah pandangan Nabi seorang yang ummi sehingga akhir hayat baginda. Dan pandangan yang kedua adalah Nabi bukanlah seorang yang ummi sehingga akhir hayat baginda. Maksudnya dekat sini kedua-dua pandangan ini diterima. Pandangan yang pertama dia kata Nabi seorang yang ummi tu diterima, dan pandangan kedua yang mengatakan Nabi bukanlah seorang yang ummi pun diterima. Jadi pandangan yang pertama dari segi Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasul lain nabi ummi. Maksudnya yang mengikuti Rasul seorang Nabi yang ummi. Jadi dekat sini kita nampak Rasul ni memang seorang yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang telah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Okey, kita tengok pula hadis. Okey, saya bacakan. Inna ummatan ummiyatun. Maksudnya kita ni siapa? Kita ni adalah kita semua merupakan umat yang ummi. La naktub wa la nahsub. Maksudnya kita ni tidak pandai mengira dan membaca. Jadi dekat sini terselahlah bahawa pandangan dari segi Al-Quran dan hadis yang mengatakan Nabi seorang yang ummi sehingga akhir hayat baginda. Seterusnya, kita akan pergi kepada pandangan kedua yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad bukan Nabi seorang yang ummi setelah kerasulannya. Okey, mari kita tengok berdasarkan bukti daripada Al-Quran. Okey. Berdasarkan daripada surah Al-Ankabut ayat 48, sebenarnya yang telah tertera di hadapan ni, kita akan bagi tahu apa maksud daripada surah ni, surah Al-Ankabut ni. Okey, maksudnya adalah Nabi Muhammad ni adalah seorang yang tidak tahu membaca apa pun kitab sebelum turunnya Al-Quran, dan Nabi Muhammad juga tidak tahu menulis dengan tangan kanannya.
Okey, jadi izan lartabal mubtilun. Yang maksud jika orang-orang kafir ni tahu yang Nabi Muhammad ni tahu membaca dan menulis, maka mereka ni akan menentang apa ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad tu lah. Okey. Jadi apa yang kita boleh dapat berdasarkan Al-Quran, hujah dari Al-Quran ni adalah Allah SWT tu dia mengiktiraf Nabi Muhammad adalah seorang yang sifatnya ummi dengan menunjukkan perkataan min qablihi ni. Yang maksud sebelumnya. Okey, itu untuk hujah Al-Quran. Okey, seterusnya kita pergi kepada hujah hadis. Daripada hadis riwayat Muslim, okey, yang bermaksud Nabi Muhammad mengarahkan Sayyidina Ali untuk memadamkan satu tulisan. Okey, kemudian Ali berkata, demi Allah aku tidak akan memadamnya. Okey, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, tunjukkan kepadaku di manakah satu tempatnya. Kemudian Ali pun menunjukkan di manakah satu tempatnya. Kemudian Nabi memadamkan perkataan tersebut dan menukarkan dan menulis kepada Ibnu Abdullah. Okay, jadi apa yang kita dapat dekat hadis ni yang mengatakan bahawa Nabi tahu membaca dengan cara apa? Dengan dia membaca dan memadamkan tulisan tu dengan menukarkan kepada perkataan daripada Rasulullah, tukar kepada perkataan Ibnu Abdullah. Okey, jadi sekarang ni di tangan Ustazah ada kertas mahjong. Okey, apa kita nak buat dengan kertas mahjong ni adalah, okey, dalam buku teks kita ada tadi diberitahu ada dua pandangan, betul tak? Pandangan pertama dan pandangan kedua. Okey, di setiap pandangan pertama dan kedua tu ada 3 bukti. Yang mana Ustazah dah datangkan 2 bukti, iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, jadi apa tugasan anda semua adalah untuk mendatangkan bukti yang ketiga, iaitu apa? Pendapat ulama. Jadi apa yang korang kena buat dengan kertas mahjong ni adalah lukiskan peta buih berganda berkaitan dengan pendapat ulama berkaitan dengan pandangan pertama dan pandangan yang kedua. Boleh faham ke arahan saya? Faham. Okey. Jadi saya akan pecahkan anda semua kepada beberapa kumpulan. Jadi nak Ustazah yang agihkan ke nak pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Okey, Ustazah bagi masa 1 minit untuk duduk dalam kumpulan anda. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, jadi siapa tahu macam mana bentuk peta buih berganda? Tak tahu. Okey, jadi Ustazah tunjukkan bagaimana peta buih berganda berfungsi. Okey, yang pertama sekali, dekat tengah-tengah ni adalah persamaan. Dekat sini Ustazah nak anda semua tulis tajuk. Iaitu tajuk kita apa? Keumian Nabi Muhammad. Okey, jadi dekat sini tulis pandangan pertama dan dekat bulatan yang kedua ni tulis pandangan yang kedua. Okey, bulatan yang kecil-kecil ni Ustazah nak awak semua tulis, cari dekat dalam buku teks apa dia poin-poin pandangan ulama tentang perbezaan pandangan yang pertama. Dan bulatan yang kedua ni adalah poin untuk yang seterusnya. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Sekarang kan korang dah faham kan pasal tajuk ni. Overall dah faham, iaitu pasal keumian Nabi ni. So sekarang Ustazah nak korang semua membina satu rangkap puisi, yang mana satu rangkap tu merangkumi 4 baris. So kiranya Ustazah nak tengoklah bakat korang dalam membina kreativiti dalam mengguna balik keumian Nabi ni dalam puisi. Satu rangkap 4 baris. So sekarang Ustazah nak bagi contoh puisi satu rangkap Ustazah. Dengar ya, ini adalah bakat terpendam Ustazah. Di padang pasir, bintang bertaburan. Nabi mulia berdiri, sinar di wajahnya terang benderang. Umayyah
sederhana namun penuh hikmah. Nur ilahi peneman hati, membawa ke puncak cahaya. So itulah contoh. Cantik kan puisi Ustazah? Cantik kan? Korang ni tak sportif lah. Okay, cantik. So macam tu lah yang Ustazah nak. Okay, Ustazah nak ada satu lagi contoh puisi yang Ustazah nak korang semua dengar dalam kelas kita pada hari ini. Okey, ni contoh dia, okey? Keumianmu, wahai Nabi yang agung, tak terbendung pesona kebijaksanaanmu. Dalam kesederhanaanmu terdapat kekayaan, ilmu dan kasih menyatu dalam setiap langkahmu. Okey, best tak puisi Ustazah tadi? Okey, kita ada satu lagi aktiviti yang Ustazah nak korang semua buat lepas ni. Okey, Ustazah nak setiap kumpulan hantar satu wakil untuk mempersembahkan puisi korang dekat hadapan. Ustazah akan bagi masa dalam 10 minit untuk persiapkanlah, kan korang tadi dah ada kumpulan masing-masing. Jadi Ustazah nak korang bincang sesama korang untuk hantarkan satu orang wakil. Okey.